Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang pertama sekali kepada saya punya apa nak sebut sepupu ke dua pupu ke mak saudara lupa. Kita ni nak kirakan kakak saudara lah. Kakak saudara. Kepada kakak saudara saya, nama sebenar, nama diberi ialah Cik Mah lah ya. Cik Mah Muhammad. Cuma saya selalu comfortable lah, selesa panggil dia Angah ya. Jadi hari ni kalau terkeluar bahasa Negeri Sembilan pun faham-faham lah sebab kita orang Negeri ya. Okey, apa pun sebelum saya teruskan, Angah Cik Mah ni tahun ni kalau tak silap lah ya Angah, dah 60 berapa Angah? Ya, 60 tepat. 60 tepat, okey. Alhamdulillah pada usia 60 tahun, Angah Seimah kita ni perjalanan hidup dia banyak ujian ya dan dugaan daripada Allah Ta'ala ya. Saya mohon jasa baik kepada orang yang melihat video kami untuk menerima dengan fikiran terbuka. Tujuan saya mengadakan channel saya bukan untuk suka-suka, bukan untuk dapat dosa bila dah mati, tapi untuk dapat manfaat ya. Tapi saya meminta maaf apa yang saya sebutkan mungkin ada yang Allah yang menyakitkan hati sesiapa, kita minta maaf, bukan tujuan kita ya. Dan saya dah beritahu saya ni adalah adult ADHD. Orang ADHD ni nak bagi tahu kat Angah, dia punya mulut lebih copek daripada otak. Bermakna dia berbiasa mengeluarkan kata-kata tanpa berfikir, tapi saya insya-Allah saya muhasabah diri, saya gunakan masa untuk berfikir. Dan terima kasihlah kepada suami saya ya yang banyak mengajar. Okey, tanpa kita berlengah, Angah saya ni dia banyak ujian, antaranya dia punya penceraian lah, saya minta maaf cakap. Macam tadi saya kata, tak bukan sesiapa, bekas suami Angah pun Angah dah lama maafkan. Cuma saat yang berlaku tu adalah seminggu sebelum raya, kata Angah ya. Dalam pada waktu tu mungkin kita tak tahu apa masalah sebenar sang suami, kita tak menyalahkan. Tapi takdir Allah izinkan Angah diuji tanpa nafkah muta'ah dengan 6 orang anak, bukan seorang ya, tapi 6 orang. Yang bongsu masa tu kata dia umur 2 tahun ya. Okey, dah lama lepas tu baru ada nafkah. Jadi saya rasa husnuzon kita kepada bekas suami, mungkin pada waktu itu dia dah mampu untuk mengadakan duit untuk menyara anak-anak ya. Jadi untuk orang di luar sana, penceraian ni sebenarnya tak salah dalam Islam ya. Saya ambil kesempatan, saya bukan ustazah ya. Cuma saya nak bagi tahu itu adalah nafkah anak tu adalah tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Ramai orang tak faham yang ni ya, betul tak Ngah? Ramai orang tak faham, tapi ya kita nak kadang-kadang tu bukannya tak faham saja, tak diberatkan, tapi kadang tak diberatkan kerana kurangnya ilmu ya. Mungkin kurang ilmu, kurang kemampuan dan macam kita fikiran yang baik-baik je lah. Ya. Okey, saya sambung balik. Dia kata, Angah kata untungnya pada masa dia diuji itu adalah ada adik-beradik dia lah ambil berat, selalu membantu ya, sampai tahap dia berhenti kerja, anak sulung tu nak SPM. Bayangkan orang nak SPM dia banyak nak pakai duit dan sebagainya. Yang sekolah tahun yang anak yang nak masuk tahun 1 pun ada, dan Angah tak risaulah tentang perbelanjaan, rezeki Allah ada. Nampak tak Angah menunjukkan sifat positif di situ? Kata Angah, rezeki Allah ada, yang penting kita rajin berusaha. Jadi pembantu kat rumah secara sambilan, dia kata kita join Persatuan Ibu Tunggal. Di situ Angah dapat peluang masuk kursus yang ditawarkan. Jadi kursus yang Angah buat sampai hari ni mungkin ada kursus jahitan manik, sampailah tahap dia boleh mengajar pula ilmu tu kepada orang lain. Termasuklah ilmu dalam bidang bakery dan sebagainya. Tapi Angah ni memang nak katalah idola saya betul-betul ya. Dalam saat dia diuji, dan saya pun diuji, sebab itu kami duduk berjauhan. Saya di Terengganu, Angah di KL. Tapi Allah Ta'ala mengizinkan kita masih berhubung ya Angah ada dalam doa saya insya-Allah, dan saya pun mungkin ada dalam doa Angah saya ya. Jadi saya sebab cerita bab doa ni Angah, saya sebab macam nak pecah dada ni. Orang Negeri Sembilan kata macam nak pecah dada ni. Tapi sayang saya pada Angah ni, sejak saya daripada kecil saya dah kenal Angah, dan kami melalui hidup kami masing-masing, dan saya diuji dengan anak autism dan ADHD. Secara lain Allah menguji. Betul tak Angah? Begitu dah cakap dengan Angah, Allah uji dengan orang, peristiwa, kejadian ya. Jadi orang-orang yang kita panggil difficult people di sekitar kita ni adalah Allah yang orang yang
Allah izinkan orang berkenaan untuk datang dan untuk menguji kita. Okay, saya tak nak cakap lama betul. sebab ini bukan majlis saya. Saya nak jemput perkongsian Angah dulu. Angah boleh bercerita yang sedikit tadi latar belakang Alun dah cakap. Yang pertama Alun tengok Angah ni macam Angah cakap positif. Angah tolong ajar ataupun ajaklah, bukan ajar ya. Kita ajak bersama-sama dengan kita. Yang kita dekat channel tu pun bukan yang terbaik ya kan? Kita nak mengajak diri sendiri. Kita kongsi sebenarnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Saimah Syekh Muhammad, umur 60 tahun. Saya adalah kakak saudara pada Puan Laila. Pengalaman tu memanglah banyak, tapi kita ni hidup ni kena fikir yang baik-baik. Biasalah kan ada yang baik, ada yang buruk, so, itu semua pelengkap hidup lah sebenarnya. Takkanlah nak yang manis saja, jadi kita tak tahu nanti kalau yang buruk tu macam mana semua. Itu sebenarnya indah. Itulah manusia macam lauk, kalau tak ada asam, tak ada garam kan tak sedap. Macam tu jugalah kehidupan kita ni. Anggapkan dia itu semua pelengkap hidup kita. Menjadikan kita lebih kuat. Bila diuji tu maknanya Allah tu sayang kita. Dalam ramai-ramai orang kita dipilih. Mana itu tanda kasih sayang Allah pada kita. Melengkapkan lagi hidup kita. Membuatkan kita lebih matang, berfikir, rezeki dan sebagainya. Itu semuanya perjalanan hidup kita yang Allah dah tentukan. Cuma kita tak tahu bila, macam mana dugaan untuk kita, sama ada berat ataupun itu semua Allah yang tahu kemampuan kita. Maka kita diuji. Dan saya bersyukur Allah pilih saya dalam banyak-banyak orang. Allah pilih saya, tanda kasih sayang Allah pada saya. Jadi kita kenalah buka minda kita, tak apalah aku ni macam ni, tak macam orang tu macam ni. Mula-mula tu memanglah kita tak boleh nak fikir kan, buntu apa semua. Jadi bila yang jalan yang terbaik, kita mengadu dengan Allah. Mengadu dengan orang belum tentu orang dapat tolong kita. Kita mengadu dengan Allah. Muhasabah diri, duduk macam malam-malam kan, adalah waktu yang terbaik sekali kita dekatkan diri dengan Allah. Kita solat tahajud, solat taubat. Sama sekali solat taubat. Adalah kita ni manusia memang ada silap. Memang ada salah, memang ada dosa dan banyak dosa kita dengan Allah. Sama ni ada katalah macam solat bukanlah tak buat, tapi kadang-kadang lewat waktu. Sebenarnya benda tu kan tak baik. Yang tak baik itulah yang selalunya orang kita buat. Tapi Alhamdulillah, tanda sayangnya Allah pada kita diuji. Bila Allah uji kita, menandakan dia sayang kita, dia nak kita merintih kat dia, berdoa dekat dia, mohon dengan dia, dekatkan diri pada Allah. InsyaAllah Allah tak pernah kejam sebenarnya dengan kita. Kita yang kejam kan. Macam saya bermacam-macam lah dugaan apa semua. Maknanya nak mematangkan saya. Dia Allah tu nak saya jalan lebih jauh, lebih luas lagi benda yang saya boleh teroka. Melalui dengan ujian dan dugaan tu saya boleh dapat macam-macam sebenarnya. Tapi kita kena ada kekuatan, kesabaran, tegas, ikhtiar, yakin. Itu yang saya pegang. InsyaAllah, Alhamdulillah sekarang anak-anak saya semua dah besar. Alhamdulillah, walaupun saya ni bukan orang yang senang, tapi saya senang hati, lapang dada. Syukur sangat-sangat. Dan saya boleh membantu orang bukan dengan RM2, tapi dengan cara jalan pemikiran, jalan kemahiran. Kurang-kurangnya macam kita share ilmu. Itu cara saya. Mungkin ramai lagi lah yang dekatnya, cara kita berbeza-beza. Tapi tinggal lagi kita kena yakin Allah itu maha adil dengan setiap hamba-Nya. Jadi maknanya kita tengok orang tu bahagia macam saya kan. Contoh, saya selalu beritahu kat pelajar saya, awak tengok orang tu kereta besar, awak naik basikal, awak dengki kat orang. Tapi awak tak tahu yang dalam kereta tu, dengan penyakit dia entah berat, awak dapat makan dengan baik tapi dia kena jaga makan. Lepas tu macam saya ni kan, macam saya ni, suami isteri, seorang sebuah sekereta. Tapi yang kami ni, anak kami 2 orang autism and ADHD. Ya, betul. Orang lain anak pada usia 18 tahun, macam anak saya 18 tahun Sajuk Iman, dia masih belum boleh bercakap. Ibu saya nak makan, tak ada. Dia mengamuk-ngamuk, hantuk situ, hantuk sini, kita sendiri tahu, oh ini lapar agaknya. Anak kita tahu kan? Yes. Jadi itulah maknanya bersyukur ni, kita jarang nampak, betul tak Ngah ya? Saya ambil kesempatan ni sebab saya dengan Angah ni sama-sama anak beranak, dan anak beranak kita ni ditakdirkan dengan
Macam mana? Angah lagi anak laki-laki berapa orang? Boleh Angah berikan tips Angah untuk Angah menjaga anak-anak daripada kecil sampai besar tak Angah? Anak lelaki saya ni saya bersyukur sebab anak-anak lelaki saya dia bukan macam orang yang lasak apa semua macam tu, tak. Daripada kecil semua terbalik pula. Bila saya dapat anak perempuan saya lagi aktif. Macam manja. Anak lelaki saya dulu tak. Tapi syukur Alhamdulillah memang berkat didikan kita lah. Saya daripada saya mengandung memang Al-Quran saya tak tinggal. Setiap kali saya mengandung, anak-anak saya semua saya katamkan sebelum dia lahir. Sampailah tiap kali nak solat apa semua, saya macam masa kita mengandung tu yang penting kita usap perut kita, ayo jom kita solat, jom kita ngaji apa semua. Itu saya sampailah dah lahir, anak-anak saya didik anak-anak saya solat awal dia orang dah boleh bercakap, mengaji ke apa, saya dah didik dah. Dan dia akan penuh solatnya masuk umur 6 ke 7 tahun, wajib solat penuh. Itu cara saya didik anak. InsyaAllah. Bukanlah nak kata kita ni perfect, kita lah terbaik. Tapi itulah yang dituntut dan semampu-mampunya kita lakukanlah. InsyaAllah. Belakang kita tak tahu kan. Kita tak boleh kata, oi anak aku bagus, anak aku solat tak tinggal. Belum tentu belakang kita dia buat macam tu kan. Angah pernah cuba bandingkan anak Angah dengan orang tak Angah? Tak payahlah nak bandingkan anak orang. Tapi yelah macam sekurang-kurang kata, tengoklah dia Tuhan kat jin dia. Tapi jangan kita kemampuan anak kita dengan anak orang, walaupun kadang-kadang tak usah dengan anak orang, adik-beradik pun tak sama. Tahap pemikiran, tahap kemahiran tak sama. Kurang manis lah kita nak bandingkan. Kau tengoklah abang aku tu, taklah macam kau, macam jangan. Sebab kita sendiri pun tak sempurna. Kita pun tak sempurna. Ibarat macam jari kan tak sama panjang, tapi bila makan kenyang. Kena fikir macam tu. Ya, Alhamdulillah. Saya ambil kata-kata Angah ni kan. Lepas tu kan Angah, dari segi seorang ibu ni kan Angah, macam Angah ibu tunggal. Alung ambil kesempatan nak suruh masyarakat kat luar tu Angah, supaya dia fikir Angah, apabila Pak sama ada dia diceraikan ke, Pak suami dia meninggal ke, apa pesanan Angah? Apa persediaan yang Angah nak share dengan orang di luar sana Angah? Kita ni bila jadi ibu tunggal, jangan rasa murung, jangan sedih, jangan rasa kekurangan. Bukan kita seorang je ibu tunggal. Ramai je ibu tunggal tu. Kadang-kadang ada yang tu lebih susah pada kita. Tak ada adik-beradik, apa semua. Kadang ada tu pula, dia hidup seorang-seorang, tak ada saudara mara kat tempat kita apa semua. Orang pandang rendah apa semua. Ramai, tapi kita kena bangkit. Kita kena bangkit. Kita hidup ni, kita ada anak, lebih-lebih lagi kalau yang ada anak. Yang tak ada anak tu tak apalah. Tapi walaupun yang tak ada anak, untuk diri sendiri, kita kena bangkit. Jangan sedih, kenapa kita diceraikan. Itu semua Allah dah tulis. Allah dah tentukan. Sekian-sekian besok kita ni, jadi ibu tunggal. Dah jadi ibu tunggal pula, jadi ketua keluarga, nak sara hidup, anak-anak apa semua. Itu semua bawah jagaan kita. Kita kena kuat. Janganlah rasa macam down, kena buka minda. Kita kena bergaul dengan orang pada yang sepatutnya lah. Janganlah bergaul pada yang tak sepatutnya, yang bawa faedah yang boleh ke arah kebaikan, ada pendidikan. Tak semestinya orang yang berpendidikan dia hidup boleh berjaya, tak. Kita ni pendidikan ni pada saya lah, sebab saya pun bukan orang cerdik pandai, sekolah pun tak tinggi, akademik saya pun tak sehebat, memang tak hebat pun. Sebab saya sekolah sampai tingkatan 3 dulu-dululah, zaman dulu tingkatan 3. Tapi pemikiran kita kena ikut zaman. Kita nakkan anak kita berjaya, kita didik semampu yang kita boleh lah. Orang kata tak semesti saya tak paksa anak saya. Engkau mesti jadi macam ni. Engkau paksa mesti dapat macam ni. Kenapa engkau tak dapat ni? Kenapa tak engkau macam abang ke? Tak macam anak orang ni dapat A dapat B? Tak. Ikut kemampuan dia. Tak boleh paksa. Tapi kita tak bolehlah kata alah dia dah bodoh nak buat macam mana. Tak. Ikut kemampuan dia, kita bagi dia pendidikan apa semua. Lepas tu bila katalah keputusan dia tak bagus, awak dah buat sebaik-baiknya, awak dah usaha, itulah kemampuan awak dan itulah yang awak dapat pada saya. Dan bila kita jadi ibu tunggal ni, jangan malu. Dan lagi satu, kena ambil yang positif. Janganlah orang kata, ibu tunggal ni kerjanya nak menggoda lelaki orang je. Jauhkan sikap macam tu. Kita nak melawar, memang boleh melawar sebab kita ni dituntut untuk cantik. Saya sendiri pun saya tak suka yang selekeh-selekeh, yang over sangat pun saya tak suka juga.
Kan orang kata pula, alah nak goda lelaki orang tu. Tak, saya suka berhias diri untuk diri saya, dan kalau orang tu terpikat dengan saya, itu bukan masalah saya. Dia nak terpikat, itu bukan masalah saya. Dan saya pun tak ada ciri-ciri nak memikat orang. Saya tak cenderung ke situ. Yang penting niatnya. Niat kita nak bersih, takkan nak selekeh je kan. Dekat rumah pun tak adalah orang kata macam rambut terubai ke apa semua, lengan sebelah pendek sebelah panjang kain batik apa semua, taklah. Bagi satu Alung nak tambah, kalau Angah tak keberatan, kita sebagai orang Islam ni Alung nampak, kita kena tunjukkan Islam yang baik Contoh, busuk kalau orang, bukan Alung nak kata apa ada orang cakap orang pakai jubah dengan keadaan kopiah dan hitam bagi Alung maaf, banyaklah orang kat luar kalau terasa hati. Kita kena jaga image Islam sebab kita bawa Islam bersama kita. Sebab Nabi kita sendiri pun pembersih. Tak semestinya benda tu baru tapi bersih. Kena cuci selalu apa semua. Tak semestinya pakai lawa je. Kita yang penting bersih. Dicuci apa semua kan. Tak semestinya pakaian yang penting bersih. Janganlah macam telekung sampai betul lalat apa semua benda yang lain kita boleh beli, telekung sampai betul lalat saya memang tak setujulah macam tu. Islam kita tu invest dulu. Okey. Lepas tu Angah dari segi Angah duduk dekat flat kondo rakyat, cerita sikit penempatan Angah tu, mana tahu kok Angah ada buat kuih ke apa ke, kita nak kongsi juga dengan orang luar sana. Ya, saya ni dekat kat sini alhamdulillah dekat flat saya ni, sebab saya kat sini memang orang ramai kenal saya. Kata kalau macam kat bawah tu, kalau katalah macam abang saya datang, cik nak pergi mana? Oh pergi ni rumah ni, siapa? Rumah cik Cik Emma. Oh Cik Emma. Oh Cik Emma tu dia bagus. Setakat ni lah itu pandangan. Sebab saya biasanya kalau dari segi pendapatan setakat ni insya-Allah lah. Kalau buat kuih, selalunya bila kuih saya baru je masak ataupun tengah buat tu, saya dah saya ambil gambar, saya masukkan dalam group, confirm lepas tu. Sekejap je kuih saya masak memang habis. Alhamdulillah. Tapi kalau malas memang payahlah. Setakat ni alhamdulillah. Baru kejap ni tadi saya tengah buat dan kadang-kadang tu sampai tak berani nak letak dalam group. Takut tak terbuat. Walaupun ramai orang ada juga yang sama dengan kita, tapi dia orang dah tahu air tangan kita macam mana. Lepas tu dengan harga kita kena dengan penduduk yang tak berapa nak senang, tak berapa nak susah. Alhamdulillah setakat ni flat saya ni alhamdulillah daripada segi kebersihan, keselamatan semua setakat ni dekat sini alhamdulillah tempat saya ni terjagalah dengan kebersihan, keselamatan semua alhamdulillah. Angah duduk namanya flat kondo rakyat, Pantai Dalam. Kondo rakyat, pantai dalam. Okey. Kalau ikut blok, Angah blok apa Blok F Blok 1. Blok depan sekali, blok 1. Okey. Sebab Angah duduk tingkat 16 kan? Dia penthouse. Very good. Angah punya positif. Nak beritahu kat masyarakat luar sana. Saya kalau suka luka cerita saya selalu cari Angah. Sebab Angah dia kata-kata, tak tahulah Angah, kita ni boleh masuk Raja Lawak kau Angah. Sebab kalau bukan kalau kita masuk Raja Lawak kan nanti orang juri-juri pun susah nak bagi markah lalu. Sebab kalau Angah cakap dululah daripada kecil memang kita kan suka kan. Tapi tak apalah, kadang-kadang sebenarnya dari segi kesihatan kita suka love terapi. Terapi lepas tu. Kita buat lawak terapi sebenarnya. Nak stres je nak buat apa kan? Orang kata macam tak percaya je, umur dah 60 apa pula nak tak percaya ni, apa tak ada rahsia ni. Sebenarnya hati kena bersih, lepas tu jangan nak dengki orang. Itu je. Kan? Betul. Lepas tu macam Alung kan, Alung satu benda lah sebab Alung dah cakap dengan masyarakat, Alung ni ada ADHD. Bila ADHD ni yang pertama mulut ni lancar lah sikit. Selalu orang kata kita berusaha, tapi untuk orang lain, fakta untuk orang ADHD ni, dia ni macam orang mengidap kencing manis, tahu diabetic of the brain. Bila diabetic of the brain tu, kita kena kawal dengan ubat. Rasanya
ada Ah, orang, yes, ada orang kawalan dia dengan ubat. Macam saya bukan ubat saya satu je. Suami saya kelakar selalu kalau saya cakap. Peluk je, peluk, cium. Saya belum bentukkan sentuhan. Jadi bagi Along mm, uh, suami saya mungkin dia marah, bukan apa, dia bukan tak peluk, dia peluk je, cuma dia kata janganlah cakap kat ni dekat masyarakat, nanti saya malu macam saya tak reti peluk. Bukan, maksud saya minta jangan orang salah faham. Itu contoh, saya beri contoh saya sebab saya tak tahu nak beri contoh orang lain. Betul tak? Sebab tu saya kata isteri ni dia ada macam-macam. Ada isteri yang suka kepada emas, ada isteri suka kepada belayan, ada isteri suka pujian. Jadi kita kena muhasabah diri. Sebab tu saya kata masa PKP hari tu, ambil masa tengok apa yang isteri kita suka, anak kita suka, suami kita suka. Anga, the best part nak beritahu Anga, alhamdulillah bukanlah kata apa, kadang-kadang berdosa juga kot bila kita cakap terima kasih Corona, saya buat macam tu kat suami saya sebab apa ngah? Dia masak ngah untuk saya, dia masuk daging nasi apa? Allahu Akbar, nasi daging utara dia dah masak, nasi Arab dia dah buat. Lepas tu dia buat pula sausage homemade, nugget homemade. Kelakar saya tengok dia. Tapi itu saya kata apa yang mampu. Ya. Datangnya musibah ni, dia nak merapatkan silaturahim antara satu sama lain yang selama ni memang tak wujud. Tak sempat nak wujud sebenarnya. Suami sibuk, isteri sibuk, anak sibuk, apa semua. Jadi tak ada masa. Bila balik dah malam, dah letih, kadang perempuan-perempuan kadang-kadang terpaksa tarik muka, bergaduh pun ada kan. Tapi bila datangnya ni kan, kita ada masa nak mengaji anak beranak. Boleh sampai khatam Quran dalam sampai sebulan boleh khatam Quran. 2 bulan boleh khatam Quran. Selama ni tak ada masa pun nak buat macam tu. Boleh masak makan anak beranak. Selama ni mana ada. Kan pagi-pagi lagi anak dah siap-siap dah nak pergi kerja. Minum pun kadang-kadang tu tuang-tuang air macam tu je. Nak duduk semeja nak makan apa satu orang kata sejambar kata orang kita tu Long. Tak ada masa lah. Mana ada masa. Bila datangnya COVID ni sebenarnya dia jadi macam penyelamat pun ada. Bila kita fikiran yang positif lah. Kita boleh kenal, selama ni kita tak sempat nak ni haidang untuk anak, untuk suami, untuk isteri kan. Tapi bila ni ada macam ni, ya Allah ya Tuhanku, betapa kayanya kau ya Allah, selama ni aku lupa. Allah tu memang maha kaya, Allah tu memang maha segala-galanya. Kerana kita sebagai manusia ni, kita selalu lupa terlampau mengejar dunia kita ni. Yang tak pernah nampak, tak pernah cukup pun. Wahal benda tu ada depan mata tapi tak sempat nak menghayati apa benda yang kita cari selama ni. Tapi tak juga cukup-cukup kan. Tapi Alhamdulillah bila tu kata makan cukup je. Tak adalah pula sampai tak makan langsung apa ke. Ada Alhamdulillah bak kata arwah-arwah dulu sikit cukup banyak pun habis dia kata Long. Ya. Sikit cukup, banyak pun habis. Betul. Lepas tu mak saya masih hidup ya. Alhamdulillah, doakan mak saya ya. Saya selalu bila teringatkan mak, saya ajar kat pelajar-pelajar saya juga, bila teringat orang yang kita sayang, terutamanya mak bapak kita tu, suami isteri pun boleh, kita bacakan Al-Fatihah. Tahu tak? Saya yakin dengan Al-Fatihah. Dia dah tak ada baru kita nak baca Fatihah tak. Masa dia ada, masa hidup ni pun. Angah Long tiap kali solat, Fatihah untuk bila kita dah untuk diri, lepas tu untuk anak-anak. Sebut nama anak setiap seorang ni. Itu memang cara Angah lah. Nak tidur pun macam tu, bacakan Fatihah untuk anak. Kadang-kadang bila kita risau, apalah anak aku ni apa semua kadang tak sedap hati, bacakan Fatihah untuk anak. Lepas tu untuk orang tua, walaupun dah berpuluh tahun arwah mak meninggal, arwah abah meninggal, tak pernah pun sekali tak bacakan Fatihah untuk dia. Alhamdulillah. Itulah cara tu cara kita nak mengingat orang yang dah tiada ya Ngah. Tapi kadang itulah macam kita cakap Ngah, orang yang dah tiada tu kita ingat, tapi orang yang dah ada depan mata tu kadang-kadang kita tak teringat. Betul Ngah? Betul. Ya. Tapi setakat ni Alhamdulillah lah. Yang dah tak ada kena mengena pun dibacakan Fatihah juga Long. Yang dah tak ada kena mengena, yang pernah menyakitkan hati kita pun tak apa. Anggap sajalah dia tu orang kata masa lalu kita. Dan kalau boleh kita yang buruk-buruk tu kita tak nak dalam diri kita kan. Biarlah yang baik-baik je. Jadi pemaaf ni tak susah. Memang perit, memang sakit. Dulu-dulu masa muda-muda dulu pun taklah pemaaf ni dulu.
Oi, kau main busuk hati lo masa dulu-dulu. Yo, orang kata ngah, macam ni cerita tengah. Bila orang ADHD macam Alung, Alung nak cakap ya, saya minta maaf kalau netizen kat luar dah meluat, tak apalah. Tapi saya tetap mengatakan ADHD ni sebenarnya, kalau Angah kurang faham, ADHD ialah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Bila budak-budak dia kocik ngah, zaman kocik dia melonting-lonting macam anak kita tu. Tapi bila dia dah besar, dia melenting di dalam. Bila melantik di dalam yang Alung sekarang ni, sebab bulan 9, 10 hari bulan 9 baru ni Alung nak bagi tahu Angah, namanya Hari Pencegahan Bunuh Diri. Dekat Malaysia pun ada. Dekat Malaysia dia punya tema dia bertindak segera, harapan terbina. Apa bertindak? Bertindak maknanya orang yang kemurungan tu tolong bertindak, orang di luar persekitaran dan sebagainya. Yang 10 lepas ni bulan ni pula 10 bulan 10 ialah hari mental, kesihatan mental sedunia. Sebab itu Alung untuk channel Alung, Madam Laila's channel ni, Alung ambil beberapa orang yang Alung bantukan orang luar dengan cara perkongsian dia. Sebagai contoh Angah. Angah adalah idola Alung untuk ibu tunggal, untuk ibu yang diuji dengan penceraian dan sebagainya. Boleh hidup sampai hari ni. Alhamdulillah, tidak malu kalau Alung nyatakan dalam pada Alung berdoa, ya Allah Tuhanku, Alung ni pensyarah ni nak sampai ke tanah suci Mekah untuk buat haji, tapi tak sampai. Tapi Allah kasih sayang dia pada Angah. Allah beri Angah dulu. Alung tu bukan tak sampai, cuma belum sampai. InsyaAllah akan sampai. Ya, Angah tolong buat orang luar ni terinspirasi. Detik-detik Angah menerima haji tu, maknanya peluang untuk ke Mekah. Tolong Angah teruskan sambung. Ya Tuhan aja lah yang punya apa kata, tak diduga. Memang tak diduga sebab benda tu sebabnya orang kata itu memang Angah kata Allah nak bagi tu. Memang dia kata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Angah tak mendaftar di tabung haji pun. Duit simpanan tabung haji memang tak ada langsung pun. Sebab kita orang susah dengan anak. Kita kerja bukan kerja yang best-best gaji ribu-ribu macam orang tu kan. Sebab kita kerja jaga jual surat khabar. You tahu Long kan, I jaga surat khabar 7 tahun. Meniaga surat khabar simpang jalan sambil jual surat khabar. Sambil tu jahit manik. Sambil tu jual majalah lah apalah macam-macam. Sambil kopi ikan bilis. Tapi dalam hati tu ada niat. Satu masa besok 2018 paling kurang pun nak pergi umrah. Jadilah dengan berdikit-dikit tu. Tapi dihantarkanlah hamba Allah tu untuk dia kata, kau nak pergi haji tak? Saya kata biar betul. Ini orang nak pergi apa pun khusus dah tak ada dah habis dah. Lagi 2 bulan. Apa tiba-tiba itulah dengan izinnya kalau Allah tu nak bagi, bukan kenal pun dengan Tuan Haji tu. Tapi itulah dia. Allah nak bagi kuasa Allah sampai memang saya tak tahu nak cakap lah. Rasa tak pijak bumi. Tapi dia kata tak apa isi borang. Ini tak apa, kita isi borang dulu. Yang penting besok ada rezeki adalah. Pada saya, bila saya dah isi borang tu, saya anggap tak ada apalah. Sampailah dia orang telefon pihak pejabat Yayasan Al-Bukhari. Telefon buat. Dia naik tahniah. Ya Allah ya Tuhan, saya ni rasa saya pijak lantai ni rasa macam tak jejak. Jadi macam tu, jadi terapung-apung lah. La ilaha illallah. Kan duduk dekat angkasa pula. Kau tak terjejak kaki tu rasanya, ya Allah. Nak menangis ke apa, saya tu kata call yang tu akhir tu tadi yang bagi tahu tu nama tu, ya Allah ya ibu saya kata orang ni call saya, dia kata nama saya dah masuk dalam senarai. Apa ni? Ya Allah. Kita ni tak ada pengalaman apa semua macam tu. Tapi sebelum tu saya ni memanglah rajin ada je kursus mana-mana pun, kursus umrah ke apa. Memang pergi Long. Pergi kursus umrah. Walaupun Angah tak ada simpanan tabung haji, tapi Angah pergi. Ada je dengan Angah ni ramai kawan. Tahu je lah. Memangnya ada nanti kursus sebab kau tu rajin pergi kursus semua kursus kau pergi. Kursus umrah pergi apa tu. Pergi dah. Maknanya umrah tu dengan haji dia tak jauh beza. Tinggal lagi macam melontar apa semua tu ya beza dia kan. Tapi syukur alhamdulillah ya Allah ya Tuhan. Inilah kalau lah inilah yang orang kata mungkin sebabnya kita ni ikhlasnya kita bela anak kita yang 6 orang tu lillahi ta'ala apa sampai pernah lah ditemu juga di Baitul Mal. Masa tu tak tahu Baitul Mal tu apa semua.
satu masa ada kawan tu kata, ni ada bantuan untuk kata mak untuk orang. Ada ke? Sampai orang tu interview kata, sebenarnya saya ni setiap